Okey, selamat kembali pelajar-pelajar sekalian. So hari ini kita akan masuk modul 2, modul 2 Business English, which is about meeting. So in this chapter, kita akan introduce what is meeting, how to conduct a meeting, apakah peranan seorang pengurusi meeting, dan juga ayat-ayat yang sesuai digunakan untuk memulakan, mengakhiri meeting dan sebagainya. Okey, kita tengok. Okay, dalam outcome hari ini kita expect you boleh identify jenis-jenis meeting, types of meeting, boleh jelaskan peranan seorang chairperson, itu pengurusi majlis, boleh menjalankan dan mengakhiri sebuah meeting, dan gunakan phrase ayat-ayat yang sesuai dalam proses menjalankan meeting. Okay, kita tengok Okay, introduction dia, modul ini fokus kepada bahasa yang digunakan dalam meeting, di mana meeting adalah central communication dalam business. Sebarang perbincangan dibuat dalam meeting, bahasa kena formal dan selalunya kita tak boleh kasar-kasar dan ada dia punya flow dia lah. Okay, next. Okay, jenis meeting yang ada ini adalah pelbagai bentuk dan saiz. Okay, sebagai contohnya di sini adalah beberapa jenis: chat, brainstorming, project meeting, departmental meeting, meeting with suppliers, meeting with customers, board meeting, annual general meeting. So meeting ini sebenarnya boleh dipisah pada dua benda. Satu adalah formal, satu lagi informal. Okay, sebarang benda yang berlaku dalam office, dalam keadaan setup meeting, kita consider sebagai formal meeting. Sebarang benda yang berlaku di luar waktu berjabat ataupun di luar tempat meeting, kita panggil informal meeting. So daripada ini kita dapat asingkan bahawa chat adalah satu informal, manakala brainstorming yang semua yang lain adalah masuk dalam formal meeting. Okey, kita teruskan dengan peranan chairperson. Oh, ini orang yang penting lah meeting. Biasanya dia adalah pengurusi majlis meeting. Okey, kebanyakan meeting ada agenda. Agenda ini adalah satu ringkasan, satu senarai berkaitan perkara-perkara yang hendak dibincangkan dalam meeting. Ini kita list down topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Okay, bila kita bersedia untuk bercakap tentang sesuatu, kita set the agenda. Dalam agenda juga kita ada maklumat seperti bila meeting akan dijalankan, siapa yang terlibat dan tempat meeting tersebut. Dan ada juga topik-topik yang telah list down. Okay, kita boleh check dekat LMS, ada contoh agenda dan sebagainya. Nanti pelajar-pelajar sekalian boleh check lah. So, a chairperson juga perlu menjadi organizer yang bagus. Organizer yang bagus maknanya dia boleh set masa yang sesuai untuk mereka hadir meeting, siapa yang akan terlibat, dan topik itu mengikut level yang susah, senang dan sebagainya. Okay, sebelum meeting, chairperson punya peranan adalah setkan agenda, pastikan agenda itu telah lengkap dan diberikan kepada semua orang. Lengkap maksud masa, tempat, orang yang terlibat, topik-topiknya lengkap dan ditandatangan oleh bos contohnya, dan diberikan kepada semua orang. Okey, adakah mereka diberikan dengan hard copy ataupun di send dengan email? Sekarang dah canggih sikit, semua di notify dalam Telegram, WhatsApp saja. So kita tetapkan masa dan tempat itu untuk kepentingannya kita nak pastikan tiada gangguan sewaktu meeting. Semua tu boleh fokus dalam meeting. Tak ada yang akan tiba-tiba, okey sir, saya nak keluar kejap, okey sir, saya dah hal, saya dah begini. Maknanya agenda itu tidak menitik beratkan masa orang lain. So sebagai, kalau awak dilantik sebagai chairperson, awak kena fikir bahawa meeting semua kena fokus dan pastikan masa dan tempat itu sangat sesuai untuk waktu meeting. Biasa pada waktu pagi sebelum mula kerja. Contohnya kerja 8.30, tapi kita start meeting pukul 8. Dan sebelum balik 5.30, kita start meeting di pukul 5. Meeting yang bagus habislah masa setengah jam, dan follow up setiap minggu akan berlaku lah. Okay, semasa meeting, chairperson punya kerja adalah jalankan meeting, run the meeting, setkan masa. So biasanya dia akan jadi timekeeper, dan dia akan uruskan flow meeting itu untuk memastikan semua topik dan agenda itu dibincangkan. Dan dia juga berperanan bertanggungjawab memastikan semua orang diberikan peluang untuk
memberikan pandangan mereka, dan semua pandangan mereka perlu diambil kira. So satu lagi, dia juga akan melantik tu minute taker, pengambil minit. Dia boleh lantik siapa-siapa je, tapi dia saja yang ada tanggungjawab tu. Dia saja ada kuasa untuk melantik siapa-siapa yang ada dalam meeting itu untuk mengambil minit dan merekodkan semua cadangan, semua action point dalam minit mesyuarat. Okay, biasanya dia ambil yang kertas kosong dulu, kemudian ada template yang asing yang mereka kena buat dengan standard. So selepas siap, chairperson akan check benda tu dan dia akan edarkan balik kepada orang yang terlibat dalam meeting, dan dia akan check action tersebut. Okay, selepas meeting after meeting habis, chairperson ni tanggungjawabnya untuk follow up all items yang telah dibincangkan dalam meeting. So cadangan yang orang bagi, action plan yang orang bagi, biasanya ada orang yang dilibatkan. So dia kena pastikan bahawa adakah orang tu telah menjalankan kerja tersebut. Dan jika kerja tak lengkap, dia kena ambil action bagaimana nak completekan task tu untuk memastikan satu kerja itu tercapai. Katakan ada 10 perkara yang telah dibincangkan, 10 orang tersebut ada dia punya PIC dia. So dia kena pastikan PIC tu membuat kerjanya. So benda ni adalah proses yang berulang, continuous. So dia akan buat sampai task itu complete. Task tu bergantung pada masa, ada yang besar, ada yang kecil. Okay, harap faham. Next step adalah phrases. So dalam phrases biasanya kita melibatkan ayat-ayat seperti ini. Contohnya, on the agenda today. Okay everybody, thanks for coming. Just a couple of things on the agenda. If we could go through them in order, right then let's go on the business. First of all, secondly, let's keep this meeting fairly brief, and finally, any other business. Ini adalah urutan-urutan yang kita boleh gunakan dalam perbualan meeting. Okay, kita boleh practice. Biasanya dia dalam flow lah. Dalam meeting tak semestinya guna perkataan-perkataan ni, tapi kadang-kadang dia lebih kepada formal. Okay, selamat datang. Welcome to the meeting today. On today's meeting, we will go through the agenda first. First of all, bla bla, okay, semua tu. So it's a flow, dia bergantung pada meeting. Okay, inilah aktiviti yang kita akan buat pada kelas. So kita dalam Google Meet nanti kita akan buat aktiviti ini. So kita tunggu nanti satu lagi perbincangan dalam Google Meet secara live. Okay, jika ada soalan apa-apa, sila telegram saya atau WhatsApp saya untuk maklumat lebih lanjut pasal meeting. Dan selepas awak habis topik ini, awak sepatutnya dah boleh buat latihan dalam modul assignment 2. Jika perlu dia upload assignment tersebut dalam LMS, so sila upload. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi pada chapter yang seterusnya. Okay, selamat sejahtera semua.